Azazil, ketua sekalian malaikat ini mengajar malaikat-malaikat yang lain supaya apa? Supaya menyembah hanya Allah. Jangan kamu sembah selain Allah. Dia kan guru. Guru mengajar, mestilah dia mengajar sekalian malaikat-malaikat yang ada ini, ya, aku berseru, aku mengajar kamu, jangan kamu sembah selain Allah. Tiba-tiba Allah perintahkan Azazil ini sembah kepada Adam. Mana mungkin Azazil nak sembah Adam? Sebab apa? Sebab Adam ini makhluk diciptakan, Azazil juga makhluk diciptakan. Mana mungkin aku sebagai guru nak menyembah sesama makhluk? Itu maka Azazil tak nak sujud kepada Adam. Bukannya kerana Adam daripada tanah, bukan kerana malaikat daripada apa? Daripada cahaya. Jin dari api. Apa nama? Tanah. Apa ni? Malaikat dari cahaya. Adam daripada tanah. Adapun Israel daripada api. Jadi dia tak nak. Dia kata api ni lebih tinggi daripada tanah, yang kita dengar selama ini. Jadi sebetulnya tak naknya sujud Azazil kepada Adam itu bukan kerana dia ni api, Adam ni tanah. Itu kiasan bunga-bunga saja. Ya, sebetulnya bukan kerana tanah, bukan kerana api. Kenapa? Kerana aku ni cikgu besar, mengajar jangan sembah selain Allah. Tiba-tiba aku pula pergi sembah sesama makhluk. Aku tak nak sembah Adam kerana Adam itu makhluk, aku juga makhluk. Itu sebabnya Azazil tak nak sembah kepada Adam, kerana Adam makhluk, dia pun makhluk. Aku hanya nak sembah Allah, aku tak nak sembah selain Allah. Jadi daripada sini, ada tak kebenarannya pada pihak Azazil? Cerdik dia, sebab dia guru besar. Sebab dia guru besar, dia cikgu kepada sekalian malaikat, dia guru kepada sekalian malaikat. Ya, faham. Azazil yang pada mulanya malaikat tak nak sujud kepada Adam kerana Adam makhluk diciptakan, aku pun makhluk diciptakan. Bukan kerana engkau tanah, aku. Baik. Tetapi Allah dengan ilmunya telah menutup pengetahuan Azazil ini daripada mengetahui rahsia itu. Azazil tak nampak yang di dalam Adam itu ada rahsia Allah yang teramat besar, ia bernama Ruh. Azazil tak nampak. Dia ingatkah Allah suruh perintah sujud kepada patung. Jadi Azazil tak nak sujud kepada patung kerana patung ni makhluk. Dia tak tahu yang di dalam patung makhluk itu siapa? Roh Kudus yang terjadi daripada zat Allah sendiri. Besarnya kejadian Ruh ini. Lalu dia kerana tak ikutnya perintah Allah, maka daripada jawatan malaikat jadi iblis. Itu makanya iblis ni asalnya daripada mana? Daripada malaikat. Ketua malaikat. Malaikat bertuhan kepada siapa? Allah. Jadi iblis pun bertuhan kepada Allah. Baik. Kita tinggal dulu, lepas ni kita belajar siapa iblis. Ya. Baik. Kita buka. Seorang-seorang dia, tidak ada sesiapa selain Allah. Jadi jika Allah bersendirian, siapa nak mengata dia itu Allah? Tak? Allah di masalah ta'yin itu. Bersendirian saja Allah. Siapa nak kata dia Allah? Jadi untuk memperkenalkan diri aku ini Allah, dia ciptanya Nur Muhammad. Tulis ya.
untuk memperkenalkan diri dia Allah, Allah menciptakan Nur Muhammad. Baik. Pergi berbalik pada Nur Muhammad pula. Macam mana aku nak memperkenalkan diri aku ni Nur Muhammad? Allah dah kenal lah. Allah dah kenal lah, dah cipta Nur Muhammad. Nur Muhammad pun mengakulah bahwasanya dia benar kau raja tu. Barulah benar-benar Allah itu raja. Kalau raja tak ada rakyat, boleh tak dia kata dia raja? Tak boleh. Setelah terciptanya Nur Muhammad, barulah Allah tu bernama Allah. Barulah benar-benar dia tu menyatakan dirinya sebagai raja. Baik. Kemudian Nur Muhammad pula. Macam mana dia nak mengatakan dia Nur Muhammad? Macam mana dia nak perzahirkan dirinya ini diperkenal oleh orang lain? Aku Nur Muhammad, Nur Muhammad. Siapa nak kata aku Nur Muhammad? Cuba, siapa nak kata aku Nur Muhammad? Maka untuk memperkenalkan aku ni Nur Muhammad, diciptakanlah roh. Ini mengaji bab roh ni. Diciptalah roh. Nur Allah menjadi Nur Muhammad, Nur Muhammad menjadi roh. Baik. Roh pula. Siapa nak kata aku ni roh? Nak memperkenalkan aku ni roh macam mana? Siapa nak mengatakan aku roh? Untuk menyatakan dia ni roh, roh menzahirkan dirinya dalam bentuk nafas. Tulis. Roh memperkenalkan dirinya dalam bentuk apa? Bentuk nafas kita ni yang keluar masuk. Baik. Ini yang kata martabak tujuh ni ini saja. Baik. Kemudian sampai mana tadi? Martabat 7. Nafas. Baik. Nafas pula. Macam mana nak kenalkan diri aku ni nafas? Nak berzahirkan aku ni nafas. Siapa nak kata aku ni nafas? Nak kata aku ada di nafas macam mana? Lalu aku perkenalkan diri aku ni nafas dalam bentuk sifat. Nafas ada sifat. Nafas memperkenalkan dirinya dalam bentuk nafas. Terciptanya nafas. Baik. Nafas kita pula. Siapa nak kata aku ni nafas? Aku ni ada nyawa ni. Nyawa nafas ni. Macam mana nak kata aku ni ada nyawa? Sifat. Pada sifat. Kemudian sifat pula. Macam mana nak mengatakan aku ni bersifat? Rupa. Dalam bentuk af'al, iaitu perbuatan. Berapa dah? 6. Berapa dah? 6. Allah, Muhammad, Ruh, nafas, sifat, 6. af'al. Habislah 7. Ya, 7 lapis. Baik. Jadi cukuplah. Allah, Nur Muhammad, Ruh, nafas, sifat, af'al. Baik. Baru 6. 6. Baik. Sifat nak memperkenalkan dirinya atau sifat macam mana? Dengan ada af'al. Oh, bergerak aku ni barulah orang kenal tu sifat tangan. Oh, boleh melihat aku barulah orang kenal itu mata. Bermaknanya sifat nak memperkenalkan dirinya dalam bentuk af'al. Ya. Mula-mula Allah, lepas Nur Allah, Nur Muhammad, lepas Nur Muhammad, Ruh, lepas Ruh, nyawa, lepas Nafas. nyawa, sifat, lepas sifat, af'al. Maka kenallah, lekaplah kita ini. 6. Ya. Baru 6. Allah, Nur Muhammad, Ruh, Ruh, nafas, sifat, af'al. Akal. Allah, Nur Allah, Nur Muhammad, Ruh, nafas, sifat. Dah ada sifat,
barulah sifat memperkenalkan dirinya dalam bentuk gerak. Oh, bergerak aku barulah betul. Oh, bersifat. Jadi kita ambil pula gerak ini. Kita ambil tadi daripada atas ke bawah. Mari kita ambil bawah pula. Baik. Gerak. Macam mana gerak ini boleh diperzahirkan? Kerana ada sifat. Nah, kerana ada sifat tangan maka bergerak. Gerak itu dizahirkan dalam tangan. Baik. Tangan pula. Dari mana datangnya tangan itu? Daripada ada apa tadi? Nafas. Kalau tidak ada nafas, ada tak sekalian sifat, sekalian gerak? Daripada adanya nafas kita. Kalau tak ada nafas, matilah. Baik, nafas pula pergi kepada ruh. Mana ruh? Tadi nafas. Nafas ni kita kata setakat hidung turun naik. Ruh mana? Ruh. Ruh kita cubit tangan kiri, tangan kanan pun terasa. Ruh itu meliputi dalam diri kita. Ruh itu siapa? Ruh itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Nur Allah. Nur Allah itu siapa? Jadi pada hari ini kita nak belajar ruh saja ni. Ya? Baik. Jadi siapakah ruh itu? Kita dah belajar. Jadi kan ruh daripada Nur Muhammad. Jadi yang berada di dalam jasad Adam itu siapa? Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nur Allah. Jadi beza Nur Allah dengan Nur Muhammad macam ni. Seumpama garam dengan masin. Garam dengan masin. Itu je beza Nur Allah dengan Nur Muhammad. Garam pun masin, masin pun garam. Itu makanya kamu sembahlah Adam itu. Kenapa? Di dalam Adam itu siapa? Nur Muhammad. Garam itu. Aku masin. Itu maka dia suruh sembah kepada Adam, tetapi bukan kepada lembaganya, kepada yang di dalam Adam itu. Aku itu dalam Adam itu. Faham tidak? Soalan lagi sekali. Siapakah sebenarnya ruh itu? Nur air panas. Saya tutup dengan piring. Ada tak berpeluh itu? Apa panggil? Wap. Betul kan? Ini air panas, saya tutup. Ini panggil wap. Dalam ni apa ni dalam ni? Air. Di tapak tangan di piring ni apa? Batu ke api? Wap itu apa? Batu ke api? Air. Sama tak air dengan air ni? H2O sama. Sama kan? Jadi kau sembah dalam Adam pun air, kau sembah di luar Adam pun air. Itu makanya pasal jaduli Adam sembah olehmu akan Adam. Kenapa? Di dalam Adam itu siapa? Aku itu. Garam itu. Garam itu. Tetapi jangan lupa, roh bukan Allah. Tidak lain daripada Allah. Di dalam Adam itu seumpamanya asap dengan api. Apa beza asap dengan api? Berbeza kan? Begitu juga roh dengan Allah berbeza. Tetapi ada tak asap tu lain daripada api? Tak ada. Macam garam dengan masin. Ada tak bezanya? Garam dia berketul. Nah, berketul masin rasanya. Tetapi beza tak garam dengan masin? Lain. Garam berketul, masin rasa. Tetapi ada benda lain? Satu juga. Macam suara ni. Dengar tak suara saya bercakap? Cakap dengar tidak? Dari mana datangnya suara? Dari halkum. Beza tak halkum dengan suara? Beza, tetapi lain ke? Sama. Ini kaedah roh dengan Allah. Roh bukan Allah, tetapi tidak lain daripada Allah. Baik. Terjadinya roh macam mana? Makhluk lain diciptakan oleh Nur Muhammad, dicipta daripada makhluk. Tetapi roh dicipta daripada Allah sendiri. Nah, makhluk lain di dunia ini dicipta oleh makhluk. Adapun roh dicipta oleh Allah sendiri. Macam mana terciptanya roh? Allah bukan ludah. Allah bukan cabut isi dia sikit buah, tidak. Tiup. Tiup.
Tiup itu bahasa yang Halus. istilah saja. Bahasa tiup. Artinya Allah jadikan roh ini seumpama masin menjadi garam, seumpama halkum menjadi suara, seumpama api menjadi asap. Terjadinya roh. Roh ini tercipta daripada aku sendiri. Roh bukan makhluk yang cipta. Rasul, Nabi, syurga, neraka, malaikat dicipta oleh makhluk, iaitu Nur Muhammad. Tetapi roh tercipta daripada zat aku sendiri, zat Allah sendiri. Macam mana terciptanya roh daripada zat Allah? Seumpama macam tadi lah. Faham ya? Ini macam air panas dengan wak. Macam mana terciptanya wak? Daripada air panas. Macam mana terciptanya roh? Daripada aku sendiri. Sopol. Ini kalau mengaji ilmu. Tinggi tak tinggi pun saya hantam saja. Terpulang kat tuan-tuan. Sebab dah tanya kan. Kalau tak beritahu, nak cerita bila lagi? Buatnya mati saya esok. Tuan-tuan pula mati. Tak ada. Maka tidak ada had batasnya. Kita hantam saja. Tapi ingat, roh dicipta daripada siapa? Zat Allah sendiri. Macam mana zat Allah cipta roh? Bukan dia pergi ludah macam tu. Bukan dia pergi tiup angin dia macam tu. Tidak. Tiup tu istilah saja. Itu makanya kau tak sembuh aku tak apa. Kau sembuh hadap. Kenapa? Kerana di dalam adan aku tu serupa. Betul tidak? Ini itu besarnya roh itu siapa? Apa salah Allah mengatakan, hai sekalian hamba aku, sujud oleh muakan daku? Boleh kan? Boleh tak Allah kata sujud oleh muakan daku? Sebab aku jadi jin dan manusia itu untuk apa? Untuk sujud aku kan? Kenapa Allah tak suruh sujud dia? Kenapa Allah suruh sujud Adam? Kenapa Allah suruh sujud Adam? Khalifah. Bagi membuktikan bahawasanya yang di dalam Adam pun wak, yang di luar Adam pun air panas. Apa beza dia wak dengan air panas? H2O. Sama. Jadi ini kena faham. Baik. Tak faham lagi, kita ambil lagi satu. Hadis Nabi mengatakan, Adam Abu Basar, Muhammad Abu Arwah. Tulis. Adam Abu Basar, Muhammad Abu Arwah. Adam artinya jasad, bapa sekalian jasad. Adam Abu Basar, Adam bapa sekalian jasad. Muhammad Abu Arwah, Muhammad tu bapa sekalian arwah. Tengok, ini hadis ni. Adam itu jasad, Muhammad itu apa? Muhammad itu roh. Adam Abu Basar, Muhammad Abu Arwah. Adam itu jasad, Muhammad itu roh. Siapa sebenarnya roh itu? Iaitu Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Nur Muhammad. Jadi roh itu siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Nur Allah. Sama dia. Sama, cuma berlain pada namanya saja. Itulah makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa mengenal diri, kenal Allah. Ada dua ceramah sini. Ada dua ceramah kat sini. Ya gitu. Ada dua ceramah. Allah Akbar. Mengganggu. Nur Muhammad seumpama suara dari halqum. Suara dari halqum. Seumpama air panah dengan wak. Itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu nama je berbeza, tapi benda sama. Nur Muhammad itu siapa? Menjadi roh. Begitu juga. Roh itu nama je berbeza, bendanya sama. Itu makanya
Barang siapa mengenal roh, kenal diri. Barang siapa mengenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak belajar mengenal roh kan sikit je bendanya. Siapa roh? Roh Nur Muhammad. Nur Muhammad siapa? Nur Allah. Habis. Cuma nama saja berbeza. Syuhudul wahdah fil kasyrah. Syuhudul kasyrah fil wahdah. Pandanglah yang satu kepada yang banyak, pandanglah yang banyak kepada yang satu. Buat apa nak pandang yang banyak? Kan kita belajar ilmu tauhid. Bila kita kata aku ni saksi Muhammad Rasulullah, yang mana satu yang nak kita saksikan? Sama ada Nabi Muhammad, jasadnya itu ataupun roh? Ini tabaran belum ajaran, belum nak kalau faham aja. Tetapi boleh. Itu soalan yang baik. Ya, kita jawab lepas ni ya. Itu soalan yang bagus. Baik. Ya, tidak satu pun soalan di majlis ini tidak akan kita jawab. Apa tinggi mana pun kita hantam je. Kita jawab ya. Itu cantik tu. Lepas ni kita jawab ya. Baik. Jadi sampai mana tadi? Ha? Satu yang banyak yang satu. Jadi Ahad. sekalian nama itu sesungguhnya adalah dari nama yang satu. Buat apa nak bilang yang banyak? Kan kita belajar ilmu tauhid, mengesahkan Allah pada namanya, mengesahkan Allah pada sifatnya, mengesahkan Allah pada namanya, mengesahkan Allah pada zatnya. Jadi satu. Ya, jadi barang siapa kenal roh, kenal diri. Barang siapa kenal diri, kenal Allah. Kerana roh itulah sebenar-benar diri kita. Baik, seumpamanya ini kita kata diri kita, tangan ini boleh tak bergerak jika tidak ada roh? Tak boleh. Siapa yang menggerakkan tangan kita ini? Roh. Roh. Jadi mana diri kita? Diri itu roh lah sebenar-benar diri. Kita kata kita ada diri, ada tangan. Cuba kalau tangan orang mati, boleh tak angkat? Roh tak ada. Siapa yang sebenar angkat tangan kita? Roh. Siapa benar angkat tangan kita? Roh. Terjadinya tangan kita pun kena ada roh. Kalau tak ada roh, langsung kita tak lahir di dunia ini. Okey, setakat itu dulu sekejap. Faham ke? Sebelum kita lanjutkan lagi mengenai roh. Cuba. Ada tak yang tak faham? Cuba Adinda. Faham tak? Boleh tak faham cerita tadi? Cuba kisahkan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, mengenai diri ini kita sebenarnya diri kita ini sebenarnya ada roh dalam diri kita. Okay. So, perjalanan roh ni apabila adanya Nur Muhammad. Insan itu rahsia aku rahsia insan. Apa insan? Insan itu roh. Bukan diri ini insan. Insan itu roh. Roh itu rahsia aku rahsia roh. Sebetulnya cuba buang rahsia. Garam itu masih itu garam. Macam tu dia cerita. An-nasiri wa an-nasiri. Mu rahsia aku rahsia. Kalau benda rahsia ni benda rapat kan. Macam isteri kita rahsia tidak? Kita rapat. Jadi nak ceritakan garam itu masing-masing itu garam. Pada aku ni saksi. Aku ni saksi Muhammad. Saksi kita itu kepada Nabi Muhammad atau pada Nabi Muhammad atau aku? Tak berjawab lagi. Baik. Saya bertanya kepada tuan-tuan. Ya, dengar saya kata nak duduk sini. Kita tak boleh nak jauh dekat benar. Dengar di sini. Di depan saya. Baik sini macam. Jauh. Depan fitnah. Saya ajar lain yang cerita ini saya tak berani ajar kalau orang tak ambil dulu. Ya, duduk depan. Mesti duduk pada depan saya. Hanya Allah. Aku ni saksi Muhammad Rasulullah. Jadi aku ni saksi aku tu siapa? Dan Muhammad Rasulullah tu adakah jasad Muhammad atau nur Muhammad? Baik. Mula-mula Adam buka mata dia pandang siapa? Cuba je. Allah. Mula-mula buka mata Adam dia pandang apa? Dia nampak kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pandang Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad ada beranak ke belum? Belum.
banyak ke belum? Nombor satu. Yang kedua pula, orang bertanya kepada baginda Rasulullah, siapakah sebenarnya engkau ya baginda Rasulullah? Dia kata apa tu kau? Dia kata apa? Anak Ahmad bin Ahmad. Tahu pun dia. Dia kata, aku ini Ahmad. Tak ada huruf mim. Apa arti? Ahad. Tapi berlatihnya baginda Rasulullah mengajar kita. As-Saff ayat Dia kata 14. terus akulah Allah. Tidak. Aku ni garam. Bila garam, tak ada mim, akulah Ahad. Ini berlapis. Satu lagi saya tanya. Ada tak baginda Rasulullah kita katakan asyhadu la ilaha illallah anna Rasulullah, ada tak? Kenapa tak dikatakan dia sudah rasul? Kenapa dia tak kata aku? Tetap baginda Rasulullah kita mengatakan Muhammad Rasulullah. Kenapa? Nak jawab. Orang yang terpuji. Assalamualaikum. Kenapa Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad kita junjungan besar sallallahu alaihi wasallam, dia tak kata dia nak Rasulullah, dia tak kata aku Rasulullah. Dia sendiri mengatakan Muhammad Rasulullah. Nabi-nabi terdahulu pun mengatakan apa? Muhammad Rasulullah. Nabi Adam buat salah. Dia makan buah khuldi. Dia kena halau daripada syurga. Dia mohon ampun kepada Allah, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Allah tak ampun. Tetapi dia bermohon, ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon ampun di atas nama Muhammad Rasulullah. Baru Tuhan. Nabi Muhammad dah anak belum? Jawab sendiri saya tanya. Nanti jawab tempoh kita ni. Nur Muhammad. Saya kata majlis ini bukan majlis Nabi Muhammad. Majlis Muhammad, Nur Muhammad. Jangan tersalah faham. Nanti timbul fitnah. Jadi yang dimaksud dengan utusan Allah itu adalah Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Sebelumnya Nabi Muhammad tu siapa diutus? Nabi Isa. Nabi-nabi lain tu. Tidak utus juga Nabi lain. Nabi Muhammad dia utusan. Nabi lain bukan utusan. Maksudnya Nabi lain pun terima Nur Muhammad juga lah. Yang Nabi-Nabi lain terima. Semuanya daripada Adam mula terjadinya Nur Muhammad, barulah terciptanya Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi-Nabi surga daripada Nur Muhammad. Ruhul Nur Qudus. Muhammad mencipta menjadinya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Surga-surga, malaikat-malaikat dan tapi kerana kita ni matanya celik, hatinya tutup, maka inilah dia. Tak, kita keliru dengan bila kata aku naik saksi, dari Macam Tuhan mana dan nak bersaksi Allah. lagi aku dah tak ada? Jadi di situ aku yang disampaikan pada kami ini, aku naik saksi dari Tuhan dan Allah, aku naik Benar. saksi Muhammad Rasulullah. Benar. Tetapi masalah perkataan aku, perkataan Muhammad dan perkataan Allah itu tak maksud dirujuk pada yang berbeza. Itu yang masalah tak diterangkan, tak dirujuk ke Bukan masalah berbeza. Masalah kita yang tidak faham. Jangan sebut benda yang berbeza. Benda sama je, tapi kita yang tidak faham. Kita tidak faham apa itu Muhammad. Kita tidak faham apa itu Ruh. Kita kena mengaji dia apa? Dia faham barulah. Sebetulnya tidak ada beza. Ucapan itu dah betul lah. Betul tak? Pok dia tu bodoh, bukan anak bodoh. Dah anak tak reti baca, musuh baca. Allah apa lagi? Allah dah tahu dah mu tak reti baca, suruh baca. Di situ dah kunci pemahaman kita bahawasanya bukan suruh baca. Kalau baca sekalipun, menggigil tak orang yang baca buku? Kena faham sikit cerita itu, gambaran kunci dah ada dah. Tapi orang tak faham juga. Dah tahu orang tak reti baca, suruh baca. Betul tak? Orang tua baca menggigil. Bukan bermaksud baca. Maksud apa? Maksud apa? Kau kena dulu. Saya simpan sekejap. Baik. Dia pun tak boleh baca. Tak boleh baca. Jibrat ni bukan hanya alih bata. Kau tak reti baca, marilah
Bu dah tak ada. Dia tak Nabi Muhammad tak pergi baca, dia pergi peluknya kawan tu sampai putus nafas. Macam tu. Dia peluk seerak-eraknya Jibril peluk baginda Rasulullah sampai terputus nafas. Orang tak pergi baca dah ABC dia baca. Ini pergi peluk apa sampai kawan tu terputus nafas. Orang kita sekarang duk bak ikhra. Kenapa tidak dizahirkan cerita yang paling penting dalam kisah itu, iaitu terputusnya nafas baginda Rasul. Itu yang besar nak cerita ini. Hidup ikhra. Apa ada pada ikhra? Kawan itu buta huruf. Yang ini kita terkeliru di kerana bahasa. Betul tidak? Selepas Jibril mengajar tak reti baca dia peluk. Betul. Kenapa tidak ada orang umum kami yang Jibril peluk? Sedangkan yang peluk inilah mesej Iqra. Sebab tak reti lagi baca Muhammad, tak reti dia peluk lagi sampai hingga nak terputus nafas baginda. Pasal 3 kali disuruh baca ke suruh apa tu? Saya tak mau cerita. Nanti cerita lah, kata ni bahasa apa pula. Jangan main. Bermaknanya bukan tertakluk kepada baca. Tertakluk pada apa? Bukan cerita baca yang nak diketengahkan dalam sejarah ini. Sejarah ini untuk membicarakan, untuk mengetengahkan perkara terputusnya nafas baginda Rasul. Cari itu. Nanti cerita tak timbul ke tengah pula. Benda ni sensitif. Tetapi saya gantung sikit. Nak jumpa 4 mata. Saya beritahu. Apa benda itu. Kemudian dia pun menggigil. Selimut tak nak buka. Arti selimut itu bukan kain apa, kain kebal ni. Bukan kain kebal tutup ni. Orang kena malaria apa tak ada selimut, menggigil habis hilang. Tak, apa arti selimut? Pergi pula nak buat pengesahan yang terima di atas Gua Hira oleh Jibril itu. Pengesahan daripada siapa? Warakah. Orang apa? Nasrani. Orang Nasrani. Kenapa Nabi Rasulullah yang menjadi Rasul Allah, menjadi Rasul Allah ni ditanya orang kafir untuk buat pengesahan? Kenapa? Ini semua kunci-kunci memahami pintu. Kalau orang fahamlah. Pasal apa Jibril mari utusan Allah tak percaya? Orang Nasrani pergi percaya. Kenapa? Benar katamu ya Muhammad. Barulah Rasulullah buka akan selimut mana. Saya gantung dulu sekejap. Ya. Tak boleh habis nanti tak lain kali dia tak panggil saya berceramah. Tapi nanti kalau saya keluar, saya temu ajal, saya tak dapat. Apa dia? Kalau saya Keluar ajal.